Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mohon maaf ya atas kelewatan pada petang ni. Okay, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah kita masih lagi berbicara berkenaan dengan kisah Nabi Adam AS pada perspektif bahasa. Jadi insya-Allah pada petang ini kita akan teruskan lagi apa yang kita dah sentuh pada pertemuan yang lepas. Iaitu kalau pertemuan yang lepas kita sudah pun bincang berkenaan dengan posisi kalimah Adam AS dalam Al-Quran, disebut sebanyak 25 kali pada 9 surah. Kemudian kita sentuh sedikit konteks surah ataupun konteks surah Al-Baqarah yang memperihalkan tentang kisah Nabi Adam AS, iaitu surah yang pertama lah yang menceritakan tentang kisah Nabi Adam AS. Surah yang pertama adalah surah Al-Baqarah. Kita sentuh sedikit tentang konteks. Maka pada hari ini kita akan masuk satu persatu kisahnya dalam surah Al-Baqarah dahulu. Kemudian barulah kita teruskan pada surah Al-A'raf dan surah berikutnya. Iaitu kita akan dapati pemilihan lafaz adalah berbeza pada setiap surah ya. Okey, insya-Allah kita masuk, iaitu pada muka surat yang ke-11. Untuk PDF tuan-puan, pada muka surat yang ke-11. Okey. Dalam surah Al-Baqarah, pada awalnya Allah ceritakan dahulu tentang Allah ingin menciptakan di muka bumi ini khalifah. Dan sebelum itu Allah ceritakan sedikit bahawa Allah telah jadikan apa yang ada di muka bumi ini untuk siapa? Untuk manusia. Ini menunjukkan konteks surah Al-Baqarah memuliakan Nabi Adam AS, memuliakan manusia. Bahkan kisah Bani Israel dalam surah Al-Baqarah juga pada konteks Allah memuliakan Bani Israel pada asalnya. Kemudian barulah ada didedahkan bahawa Bani Israel adalah makhluk yang sangat banyak berdalih, mereka merupakan khalifah yang gagal. Tapi pada peringkat awal, penceritaan surah Al-Baqarah berkenaan tentang Bani Israel adalah pada konteks Allah memuliakan mereka. Sama juga dalam kisah Nabi Adam AS dalam surah Al-Baqarah, pada konteks Allah memuliakan Nabi Adam AS. Okey. Dan kita akan dapati permulaan kisah antaranya adanya Allah sebut firman Allah Subhanahu Wa Taala kepada malaikat. Tuan-puan perhatikan pada ayat yang ke-30 dalam surah Al-Baqarah, Allah menyebut wa id qala rabbuka lil malaikah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat. Jadi tuan-puan perhatikan kata kunci kita adalah qala rabbuka lil malaikah. Saya bulatkan ya. Okey, ini lafaz, pemilihan lafaznya adalah qala rabbuka, Tuhanmu berfirman. Okey. Berbanding satu lagi tuan-puan akan temui Allah sebut qulna lil malaikah. Jadi ini yang kita bakal bincangkan pada petang ini. Kenapa Al-Quran untuk beberapa ayat menggunakan lafaz yang berbeza dengan ayat yang lain. Okey. Tempat yang lain Allah sebut qulna lil malaikah. Tapi yang ini pada surah Al-Baqarah, pada awal penceritaan Allah sebut qala rabbuka lil malaikah. Okey, kita perhatikan. Untuk ayat yang ke-30 Allah kata inni sesungguhnya aku ja'ilun menjadikan fil ardi di muka bumi khalifah. Okey, berbanding dalam surah Al-Hijr dan surah Sad Allah sebut inni khaliqun basyaran. Sesungguhnya aku menciptakan basyaran, manusia, min salsalin, daripada tanah liat,
min hama'im masnun, yang berasal daripada tanah kental yang masnun, yang berubah warna dan baunya. Okey. Dan kita perhatikan pula dalam surah Sad, Allah kata, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, inni, sesungguhnya aku khaliqun, menciptakan basyaran, manusia, min tin, daripada tanah. Okey. Permulaan yang sama, qala rabbuka lil malaikah, cuma sifatnya berbeza sedikit. Dalam surah Al-Baqarah, aku jadikan di muka bumi khalifah, tapi dalam surah Al-Hijr, aku ciptakan manusia. Dalam surah Sad, aku ciptakan manusia. Okey. Jadi soalan yang pertama, kenapa dalam surah Al-Baqarah Allah sebut inni ja'ilun? Sebelum kita jawab qala rabbuka ni, kita jawab dahulu inni ja'ilun ni. Kenapa Allah sebut inni ja'ilun pada surah Al-Baqarah? Allah tak sebut inni khaliqun fil ardi khalifah. Itu soalan dia. Jadi ada beza ja'ilun menjadikan, khaliqun menciptakan. Menjadikan adalah dalam bahasa Arab bermaksud menjadikan sesuatu daripada yang pernah ada kepada lebih sempurna sifatnya. Menjadikan bermaksud menjadikan sesuatu daripada yang pernah ada kepada yang lebih sempurna sifatnya. Jadi di sini bila sebut khalifah, khalifah ni adalah sifat kepada Nabi Adam AS, sifat kepada manusia. Jadi ini sifat, maksudnya menjadikan manusia yang Allah dah ciptakan kepada sifatnya, iaitu khalifah. Itu ja'ilun. Tapi berbanding khaliqun, iaitu mencipta daripada tiada kepada ada. Jadi Allah ciptakan daripada tiadanya manusia kepada adanya manusia, basyaran. Okey, sebab itu dalam surah Al-Baqarah disebut ja'ilun, daripada manusia kepada sifatnya khalifah. Berbanding khaliqun, daripada tiada kepada ada. Itu beza ja'ilun. Ja'ilun daripada pernah ada kepada ada. Khaliqun daripada tidak pernah ada kepada ada. Itu beza khaliqun dan ja'ilun. Okey, kita perhatikan, bermaksud pada surah Al-Baqarah yang Allah maklumkan di sini tak semestinya Adam sahaja khalifah. Kalau selepas ini matinya Nabi Adam AS, akan ada khalifah, pengganti yang baru. Khalifah datang daripada kalimah khalfa. Khalfa ni belakang. Khalfa dalam bahasa Arab artinya belakang. Kalau datang khalifah, pengganti yang menyusuli daripada belakang. Jadi mati Nabi Adam, dia ada khalifah lain. Jadi bererti dia tak semestinya Nabi Adam sahaja pada surah Al-Baqarah, tapi di muka bumi ni Allah nak ciptakan manusia yang sifatnya khalifah. Maknanya semua manusia selepas ini, selepas Nabi Adam, semuanya akan diberi jawatan sebagai khalifah. Ini adalah tanggungjawab jawatan kepada semua manusia, khalifah. Jadi khalifah di sini sifatnya lebih berbentuk umum. Okey. Surah Al-Hijr, bila Allah sebut khaliqun, menciptakan, Allah sebut dekat sini basyaran. Kita pernah sebut kan, ada beza basyaran, nasan, Bani Adam. Jadi kenapa dalam surah Al-Hijr Allah gunakan kalimah bashar, bukan Bani Adam? Bukannya nas, an-nas. Bukannya insan. Jadi kalau bezanya insan, an-nas, bashar. An-nas ni lebih kepada sifat manusia yang sifat manusia yang bersosial. Itu an-nas. Datang daripada kalimah an-nas ni sifat datang daripada kalimah, ada yang sebut datang daripada kalimah insun, daripada anisa. Anisa ni bergaul. Ya, an-nas masyarakat yang sosial. Okey, kalau sebut insan lebih kepada manusia, sifat manusia. Jadi Allah akan katakan manusia wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala, suka berdebat. Wa khuliqal insanu halu'a. Manusia ni sifatnya halu'. Jadi sifat menunjukkan kepada sifat itu insan. Tapi bashar menunjukkan manusia pada bentuk biologi. Bila Al-Quran menceritakan tentang biologi manusia, anatomi manusia, maka digunakan kalimah bashar. Okey. Sekarang ni kita nak jawab, kenapa dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-30
Allah gunakan bicaranya qala rabbuka. Okey. Berbanding surah Al-Baqarah juga, dalam ayat yang ke-34 Allah gunakan qulna. Okey ya. Ini yang kita nak jawab pada petang ini. Tuan-puan nampak ya perbezaan dekat sini? Ayat yang ke-30 qala rabbuka, Tuhanmu berfirman. Tapi ayat yang ke-34 qulna, kami berfirman. Jadi apakah bezanya ni? Jadi mudah-mudahan perbincangan kita ni dapatlah kita tangkap sama-sama, insya-Allah, mudah-mudahan. Okey. Yang pertama, kita tengok pada posisi ayat yang ke-30. Posisi ayat yang ke-30 ini ia datang selepas ayat yang ke-29. Huwallazi khalaqa lakum. Jadi ada yang menceritakan pada bentuknya kalimahnya Allah guna huwa pada ayat yang ke-29 ni, huwa. Maksudnya dia. Dialah Allah. Dialah Allah. Khalaqa. Dalam fi'il madhi ni khalaqa menciptakan, dia juga dekat sini. Dia menciptakan. Summa stawa, dekat sini dia. Dia bersemayam ke langit. Fasawwa, sawwa, dia sempurnakan. Wa huwa, dekat sini dia. Nampak ya? Dekat sini semua digunakan dia. Dia, okey, dia. Jadi biasanya digunakan dia ni lebih kepada sifat Allah. Kita sebut sifat Allah. Sifat Allah antaranya af'alullah, perbuatan Allah adalah Allah menciptakan. Antaranya Allah bersemayam. Antaranya Allah menyempurnakan. Antaranya Allah alim, maha mengetahui. Jadi dekat sini dia. Okey, kita perhatikan ayat sebelum dia, ayat yang ke-28. Sebut kaifa takfuruna billah. Dengan Allah ni. Okey, wa kuntum amwata fa ahya. Dialah Allah yang menghidupkan kamu, ahya. Summa yumitukum, dekat sini yumitu, mematikan kamu, dia juga dekat sini. Summa yuhyikum, dekat sini pun dia menghidupkan kamu. Ya, yuhyikum. Kemudian summa ilaihi, kepadanya. Jadi bila Allah gunakan qala ni, qala ataupun huwa, dia lebih menceritakan tentang dia, tentang Allah Taala. Ya? Tentang Allah Taala. Maka ceritanya bila sambung pada ayat yang ke-30, okey, bila sambung pada ayat yang ke-30, dia jadi macam mana? Wa id qala rabbuka, Tuhanmu berfirman kepada malaikat. Cerita tentang perihal Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana bila Allah beritahu pada malaikat, malaikat tak boleh nak ubah keputusan ni. Jadi malaikat tak ada, dia hanya boleh respon, malaikat hanya boleh akur. Boleh ya? Jadi bila Allah sebut yang ni, inni ja'ilun fil ardi khalifah, Allah cerita tentang Allah Taala yang bercakap dengan berfirman kepada malaikat. Dia malaikat tak boleh buat apa dan tidak menuntut malaikat melakukan sesuatu pun daripada af'alullah ni, perbuatan Allah ni. Jadi qalu ataj'alu fiha. Malaikat hanya bertanya saja. Dia bukannya satu tuntutan kepada malaikat untuk buat sesuatu daripada firman Allah ni. Jadi digunakan qala. Yang pertama, kita jawab kenapa qala dekat sini. Kerana posisi ayat yang ke-30 adalah datang selepas ayat yang ke-29 memperihalkan tentang Allah, dan semuanya digunakan kalimah huwa. Huwa, dia. Alladhi khalaqa, dia. Lakum ma fil ardi jami'a thumma istawa, dia juga istawa. Jadi digunakan kalimah dia, maka dekat sini sesuailah digunakan kalimah rabbuka. Boleh ya? Yang kedua, kenapa digunakan qala rabbuka? Kerana ia tidak menuntut respon apa-apa pun daripada malaikat. Cuma malaikat melakukan respon dekat sini, tapi tidaklah firman ini menuntut respon daripada malaikat. Boleh ya? Itu digunakan qala. Okey, berbanding satu lagi bila Allah gunakan qulna. Okey. Jadi untuk qulna, tuan-puan boleh temui pada ayat yang ke
34. Okey, ayat yang ke-34. Bila Allah suruh malaikat bersujud kepada Nabi Adam. Qulna dekat sini. Yang ke-34 ni. Tuan-puan nampak ya, saya bulat kat sini. Okey, jadi atas-atas wa idh qulna. Jadi atas-atas ni semuanya qala ya adamu anbi'hum. Qala lah. Falamma anba'a, dia juga dekat sini ya. Qala, dia. Ni anba'a ni Nabi Adam. Okey, dekat sini. Ni saya padam kat sini ya. Lagi sekali. Okey. Bila Allah ceritakan dia kan, dia. Okey. Dekat sini ada banyak lagi dia ni selepasnya. Antaranya Allah sebut wa'allama, dia mengajarkan Nabi Adam. Dia. Okey. Kula thumma aradahum arada, dia juga ni. Okey. Faqala, dia. Okey. Kemudian malaikat jawab mereka lah. Qalu. Okey. Kemudian kalau kita teruskan lagi perjalanannya, Allah gunakan perkataan dia. Sampai bawah ni. Qala ya Adamu, dia. Kemudian qala, dia Allah Ta'ala, alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Jadi pada ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-33, kata ganti nama dhamir ni adalah lebih kepada huwa, dia. Maka sesuailah ayat yang ke-30 digunakan dia ya. Qala rabbuka, bukannya kami. Tapi bandingkan dengan ayat yang ke-34. Okey. Yang pertama posisi ya. Okey, ayat yang ke-34 firman Allah wa id qulna lil malaikah qulna. Ingatlah ketika kami berfirman, disebut kami pula. Tadi dia, sekarang ni kami pula. Okey, nampak ya tuan-tuan? Ini yang kita nak maksudkan dekat sini. Okey, pertama, peralihan kata ganti nama ni daripada dia kepada kami, dia disebut sebagai uslubnya, disebut sebagai namanya uslub iltifat. Uslub al-iltifat. Nampak ya? Uslub al-iltifat. Kita baca macam mana? Al-iltifat. Artinya gaya bahasa iltifat, peralihan kata ganti nama daripada dia, huwa, kepada kami. Itu uslub al-iltifat. Okey, dapat ya tuan-tuan? Okey, ini bentuk ini ada pada surah Al-Fatihah sebenarnya. Contoh surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cerita tentang dia Allah Ta'ala. Ar-Rahman Ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Semuanya dia ni. Masuk saja yang kelima. Iyyaka, engkau. Jadi daripada dia beralih kepada engkau. Nama ni kita sebut sebagai uslub al-iltifat. Uslub peralihan kata ganti nama daripada dia kepada engkau. Itu daripada surah Al-Fatihah. Untuk ayat ini daripada dia kepada kami. Qulna. Jadi nama dia uslub al-iltifat. Okey, itu yang pertama, nama dia. Okey, yang kedua, bila sebut qulna, apa beza qulna dengan qala? Bila sebut ni dekat sini kami. Okey, bila ada peralihan kata ganti nama ni, iltifat, ini menunjukkan ia sedang memberi perhatian, menarik perhatian ya. Ayat yang ke-34, iltifat diguna pakai untuk menarik perhatian pembaca ataupun pendengar. Maka kalau orang tadi bila mereka dah semangat dengar cerita tentang Allah Ta'ala, sekarang ini Allah alih perhatian kepada cerita yang berikutnya, iaitu lebih cerita tentang malaikat buat sesuatu pada Adam. Hasilnya apa? Malaikat buat apa pada Adam? Qulna, kami katakan. Jadi ini cerita yang besar, bukan cerita yang biasa. Cerita yang besar. Sehingga kan digunakan kami yang berkata. Okey, kami berkata kepada malaikat. Okey, jadi dalam bahasa Arab, dalam Al-Quran Karim, bila menisbahkan sesuatu perkataan tu ataupun kalimah, lafaz kepada kami. Nah, dekat sini kami ya. Menunjukkan itu adalah perkara yang besar. Menunjukkan ada bentuk kemuliaan di situ. Tuqulna, kami. Tuan-puan nanti akan temui juga dalam Al-Quran banyak lagi Allah gunakan. Kadang-kadang qala lepas tu beralih pada qulna. Bila digunakan kalimah qulna, itu menunjukkan satu bentuk perkara yang besar ataupun bentuk kemuliaan. Ya? Nah.
Sebab kami dekat sini dah jadi orang yang mendengar dia akan jadi second person. Orang yang membaca dia akan jadi second person. Kalau tadi ayat yang 29 hingga 33, orang yang membaca ataupun mendengar mereka jadi third person pada ayat tu. Tapi untuk ayat ke-34 mereka dah beralih menjadi second person. Macam tadi surah Al-Fatihah bila sebut Bismillahirrahmanirrahim, awalnya tu kita yang membaca ni kita jadi third person. Tapi kita baca iyyaka na'budu, kita dah jadi second person ataupun first person untuk ayat yang kelima. Jadi menunjukkan kemuliaan. Dekat sini sama, iltifat dekat sini, peralihannya adalah peralihan ke arah yang lebih mulia. Awalnya Allah muliakan manusia dengan ilmu. Allah muliakan manusia dengan jawatan khalifah. Maka ayat yang ke-34 ni Allah tambah lagi kemuliaan manusia. Apakah kemuliaan Allah tambah ni kat sini ayat 34? Wa id qulna, dan ingatlah kami berfirman. Dah beralih, siapakah kata ganti namanya kami? Lil malaikah, kami sendiri bagi tahu kepada malaikat, usjudu li Adam. Sujudlah kepada Adam. Ini perkara yang besar, meningkatkan lagi, mengangkat lagi martabat kedudukan manusia ni sehingga manusia dijadikan tempat sujudnya malaikat. Di sini ada kemuskilan. Ada yang mendakwa dekat sini, adakah bererti Adam ni jadi Tuhan? Jadi saya rasa kita dah jawab ya. Cara kita nak jawab soalan ni, malaikat bersujud kepada Nabi Adam ada dua sebab lah. Satu, ibadat yang dahulu dengan sekarang tak sama. Kalau sekarang kita tak boleh bersujud kepada manusia, tapi tak semestinya dahulu manusia tidak dibenarkan untuk bersujud kepada manusia. Bandingkan saja dengan beberapa agama yang lain, mereka dibenarkan untuk bersujud kepada emak mereka. Sujud mereka itu bukan sujud sembah tapi sujud hormat. Jadi untuk umat Nabi Muhammad, kita tidak dibenarkan untuk sujud hormat. Tapi bukanlah bererti umat sebelum Muhammad, mereka yang sembah Allah Ta'ala, mereka tak dibenarkan untuk sujud hormat. Jadi ini adalah perkara ta'abbudi yang kita kena terima bulat-bulat. Dalam fiqh dia disebut ta'abbudi dan ta'lili. Bila Allah sebutkan manusia tak boleh sujud hormat, tunduk hormat boleh tapi sujud hormat tak boleh, maka dekat sini jelaslah ya. Itu jawapan pertama. Jawapan yang kedua, ada yang menyebut sujudnya malaikat kepada Nabi Adam ini adalah tak jauh beza dengan kita yang sujud di depan Kaabah. Menunjukkan Adam AS ketika itu menjadi kiblat. Adam menjadi kiblat, bukan menjadi Tuhan tapi kiblat. Jadi itulah ibaratnya. Huraian ulama berkenaan ini adalah untuk menjernihkan kemuskilan ini supaya kita tidaklah sewenang-wenangnya mendakwa malaikat pun disuruh untuk bersujud sembah kepada Nabi Adam. Sujud dekat sini bukan sujud sembah tapi sujud hormat, sujud memuliakan Nabi Adam AS. Ya. Okey, kita dapat sekali qulna, kami, menunjukkan kemuliaan. Okey. Sebab itu tuan-puan, bermula ayat ke-33, tuan-puan akan dapati seterusnya Allah gunakan qulna. Wa qulna ya Adam uskun. Kami firman kepada Nabi Adam. Kemudian kita perhatikan lagi kita perhatikan lagi ayat yang ke-37, fatalaqa, ayat yang ke-36, wa qulna bitu. Dekat sini kami juga. Kami. Kemudian masuk saja ayat yang ke-37, dia jadi dia balik dah. Mir rabbihi dengan innahu huwa. Sepatutnya kalau kita guna kami sebagai first person, kata ganti nama pertama, kita akan sebut inni lah, sesungguhnya aku, ataupun innana, kami. Jadi ini peralihan ni daripada waqulna kepada innahu huwa, ini bentuk iltifat. Jadi dalam Al-Quran banyak bentuk yang disebut sebagai iltifat. Okey, dapat ya tuan-puan? Okey. Tuan-puan kalau ada soalan silakan sebelum kita teruskan kepada perbahasan berikutnya. Okey. Untuk bentuk qulna lil malaikah, secara lataifnya, secara keunikannya, Al-Quran menggunakan qala rabbuka untuk bab penciptaan. Contoh tuan-puan perhatikan ayat 30, ayat 28, ayat 71, penciptaan manusia sebagai khalifah, penciptaan manusia daripada tanah, semua digunakan qala rabbuka. Berbanding bila Allah suruh malaikat sujud, semua digunakan qulna lil malaikah. Kami berfirman kepada malaikat.
Jadi semua perintah sujud Allah mulakan bicara dengan qulna, bukannya qala rabbuka. Tuan-puan perhatikan di sini ada beberapa tempat. Satu surah Al-Baqarah ayat 34, yang kedua surah Al-A'raf ayat yang ke-11, qulna lil malaikah, bersujud juga. Ayat yang ke-61, qulna lil malaikah, untuk bersujud juga. Kemudian ayat yang ke-50 surah Al-Kahfi, qulna, bersujud. Dan surah Taha yang ke-116 juga qulna, bersujud. Menunjukkan perbuatan sujud malaikat kepada Nabi Adam adalah untuk Allah mengangkat kedudukan manusia ni di sisi Allah. Ataupun untuk Allah mengangkat kemuliaan manusia. Jadi sujud simbolik kepada kemuliaan manusia. Okey, kita teruskan lagi perbincangan kita. Kehendak Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan Nabi Adam. Oh, ini kita dah lompat tadi ya. Inni ja'ilun. Sesungguhnya aku hendak menjadikan. Satu lagi Allah sebut inni khaliqun. Okey, tapi mungkin kita boleh beri kita boleh tambah persoalan barulah. Kalau tadi saya sebutkan pada sudut makna ja'ilun, menjadikan. Okey, menjadikan ni menunjukkan daripada pernah ada kepada ada. Jadi tak semestinya daripada tiada kepada ada. Jadi kalau mati pun Nabi Adam AS, manusia selepasnya tu mereka semua termasuk dalam ayat ini. Ya. Tapi untuk ayat surah Al-Hijr, ini penciptaan awal manusia. Khaliqun basyaran ni. Penciptaan awal manusia. Okey. Cuma soalan yang kita boleh tambah selain daripada pemilihan kalimah adalah kita boleh tambah ejaan kalimah tu tak sama. Tuan-puan perasan kan? Okey, bila Allah sebut ini ja'ilun, ejaannya jim alif. Alif yang berdiri tegak. Alif yang berdiri tegak ni. Kalau dekat sini, alif. Berbanding bila Allah kata ciptakan, khaliqun. Kha, ejaan dia begini. Ada alif kecil. Jadi kita boleh timbulkan soalan, kenapa dalam Rasam Osmani, kedua-dua ejaannya tak sama. Kenapa Allah tak letak je bila Allah letak alif dalam Rasam Osmani, bila dia eja jim, ada alif yang berdiri tegak. Kenapa khaliqun, ejaannya tak begini? Okay. Boleh tuan-puan? Itu soalan saya. Jelaskan soalan saya kan? Kenapa ejaannya tidak begini? Kenapa mesti begini, bukan yang begini? Sedangkan yang ini, ja'ilun, kenapa pula tak jadi gini? Okay. Jadi soalan ni, kenapa ja'ilun tak jadi begini? Alif yang kecil. Tapi khaliqun alifnya kecil untuk pada kedua-dua tempat. Surah Al-Hijr ataupun surah Sad. Okey, pertama, kalau ulama klasik, mereka akan cuba huraikan pada perspektif qiraat. Jadi ada mereka yang akan cuba cari, okey, ada tak qiraat yang baca dengan ejaan begini? Kalaupun tak ada alif kecil ni, jadi ejaannya masih lagi ngam. Jadi tujuannya adalah untuk meraihkan qiraat yang lain. Okey, itu cara ataupun manhaj ulama yang klasik ya. Okey, tapi kemudiannya boleh dirumuskan bahawa situasi fenomena ini bukan hanya berlaku pada perbezaan qiraat. Bahkan bila dikaji setengah tempat, setengah kalimah, qiraat lain masih lagi menggunakan bacaan yang sama dengan qiraat Hafs an Asim. Jadi macam seolah-olah tidak ada keperluan untuk dibuat alif yang begini kadang-kadang menunjukkan tak semestinya kerana qiraat. Contohnya Al-Kitab yang dia eja begini kan, Al-Kitab ada alif kecil. Dari itu logik lah, sebabnya ada qiraat lain baca Al-Kutub. Jadi dia tak ada alif ni, kita baca Al-Kutub. Tapi untuk isu khaliqun, saya rasa setakat saya ingat, nanti saya cek balik ada tak qiraat lain. Maksudnya setakat saya ingat tak ada qiraat lain tak baca inni khalaqa. Ya. Okey, andai kata pun ada, inni khalaqa ni memang dia tak ngam lah dengan bahasa Arab. Okey, andai kata kalau ada, walaupun saya agak yakinlah memang khalaqa ni tak ada dalam bacaan ni.
Okey. Tapi andai kata kalau ada qiraat lain. Okey. Tapi banyak kalimah dalam Al-Quran tanpa sebab qiraat lain pun mereka ejaannya pun tak sama. Maksud saya, dia tak semestinya kerana perbezaan qiraat ataupun kerana nak meraihkan qiraat. Maka ulama yang moden, sarjana yang contemporary, mereka membuat kajian bahawa ini tak semestinya kerana nak menjaga qiraat semata-mata. Sudah tentu ada rahsia yang lain. Okey. Jadi macam mana kita nak jawab? Jawapan yang Yang pertama, ya. hanya Allah Okey. yang tahu. Okey, jawapan yang pertama, perbezaan ejaan ni menunjukkan ejaan ni bukan daripada manusia. Jadi itu bezanya rasam Osmani, ejaan Al-Quran. Ia adalah urusan taufiqi, ya. Taufiqi, tauqifi. Ni. Tawaqaf ya fa ya. Maksudnya ia adalah urusan ketetapan daripada Allah yang kita tak boleh nak persoalkan. Tauqifi. Itu kalimah dia. Tauqifi ni Allah yang tetapkan. Itu maksud tauqifi. Jadi ejaan dalam Al-Quran ia adalah urusan tauqifi. Tak ada tak ada campur tangan daripada manusia. Jadi manusia, sahabat mereka menulis sesuai dengan apa yang Nabi SAW ajarkan. Rasulullah SAW ajarkan sesuai apa yang Jibril AS ajarkan kepada baginda. Jadi rasam dia adalah isu tauqifi. Lawan tauqifi ni ijtihadi. Ijtihadi ni pandangan manusia lah. Ijtihadi ni pandangan manusia. Lawan kepada tauqifi, tauqifi ni pilihan Allah ataupun ketetapan Allah. Ijtihadi ada campur tangan dengan pandangan peribadi manusia. Itu ijtihadi. Jadi isu rasam, ejaan, dia adalah urusan tauqifi, dia bukan urusan ijtihadi. Ya. Ada setengahnya ada berpandangan rasam ni ijtihadi, tapi pandangan ni sangat lemah lah. Tapi pandangan yang paling kuat, rasam ejaan dalam Al-Quran adalah tauqifi, ketentuan daripada Allah. Menunjukkan, okey, ejaan yang tidak konsisten itu bukan ejaan daripada manusia. Itu satu kaedah daripada Suyuti rahimahullah. Al-Imam As-Suyuti rahimahullah, beliau berpandangan bahawa setiap bentuk yang tidak konsisten dalam Al-Quran menunjukkan itu bukan ketentuan manusia biasa. Sebab manusia mereka akan letak ejaan yang sama lah. Contoh kalau sebut kampung kan. Bila kita eja kampung, awal-awal kita sebut kampung K-A-P-U-N-G ataupun O-N-G. Jadi setiap buku kita, setiap lafaz kampung, kita akan eja beginilah, P-O-N-G ni. Kita tak akan buat dekat satu tempat kampung P-O-N-G, tempat yang lain kampung P-U-N-G. Jadi ejaan ni tak selari ataupun tak konsisten. Sifat manusia adalah mereka akan katakan kalau nak elakkan sebarang bentuk kecacatan ataupun nak tunjukkan kesempurnaan sifat tu, kita akan konsistenkan cara ejaan. Tapi bila Al-Quran meletakkan ejaan yang tidak sama, ejaan yang dilihat sebagai tidak konsisten, itu menunjukkan ia bukan ketentuan daripada manusia. Ia bukan urusan ijtihadi. Ia adalah urusan tauqifi. Okey, itu jawapan pertama. Boleh ya? Okey, jawapan yang kedua. Alif ini, alif yang kecil ni menyebabkan kha dan lam tidak berpisah. Kalau ja'ilun, jim dan ain, walaupun jim dan ain ni kedua-dua adalah huruf istifal, huruf yang nipis. Kalau kita belajar tajwid kan, ja'ilun, jim dan ain, dua-dua ni adalah huruf istifal. Tetapi ia dipisahkan dengan kehadiran alif yang berdiri tegak ni. Bandingkan dengan kha dan lam, kha huruf isti'la, lam huruf istifal. Walaupun ada alif yang kecil, kha dan lam masih tidak berpisah. Okey, bentuk yang begini menunjukkan satu bentuk cantuman.
Bila sebut penciptaan manusia daripada tanah liat, menunjukkan penciptaan itu ada bentuk cantuman. Dia bukan daripada satu bahan sahaja, tapi dia adalah cantuman daripada beberapa bahan dihimpunkan. Jadi ada sifat yang kasar, terlalu kasar, contohnya kha, sifat isti'la, bergabung dengan sifat istifal. Jadi ada pandangan yang mengatakan penciptaan manusia daripada tanah ni ada macam-macam campuran tanah. Ada tanah yang betul-betul gelap bentuknya, warnanya, dan ada tanah yang cerah, digabungkan untuk diadunkan untuk membentuk manusia. Jadi setengah ulama mereka membincangkan kalimah Adam tu datang daripada mana. Jadi ada yang kata Adam tu datang daripada kalimah gelap. Udmah. Udmah ni maksudnya gelap. Jadi ada yang kata Adam ni dulu sifatnya gelap, bermakna Hawa cerah warnanya. Jadi apa nak herannya kalau manusia ni, lelaki tu gelap sangat, rumah dia rumah dia cerah sangat, ataupun sebaliknya. Jadi itu satu pandangan. Tapi pandangan yang seterusnya mereka kata Adam ni tak ada kena-mengena dengan kalimah bahasa Arab. Okay, apa pun perbincangan tentang Adam ni, kita mungkin kita boleh letak tepi dulu perbincangan Adam ni, datang daripada mana kalimah Adam. Tapi rumusan yang paling jelas yang hampir semua orang tidak berselisih adalah berkenaan dengan penciptaan tanah yang digunakan untuk mencipta manusia adalah adunan daripada tanah yang pelbagai. Ada tanah yang warnanya hitam, ada tanah yang warnanya cerah. Ada tanah yang sifatnya liat, ada tanah yang sifatnya lembut. Daripada itu, sebab itu manusia kita ni ada macam-macam sifat. Abangnya gelap, adiknya cerah. Abangnya lembut, adiknya keras. Ya? Sebab daripada sifat tanah yang berbeza-beza itu. Jadi khaliqun, alif yang kecil menunjukkan cantuman ataupun gabungan bahan yang berbeza sifat. Okey, boleh ya? Okey, mudah-mudahan kalau tuan-puan ada soalan, ada tambahan, silakan. Sangatlah dialu-alukan. Okey, kita teruskan lagi dengan perbincangan seterusnya. Okey, perintah Allah kepada malaikat untuk bersujud. Okey, firman Allah adalah pada usjudu li Adam fasajadu. Sujudlah kepada Adam fasajadu, maka semua malaikat bersujud illa iblis, kecuali iblis. Okey, kita perhatikan dalam surah Al-Baqarah firman Allah, sujudlah kepada Adam, maka semua malaikat bersujud kecuali iblis. Okey, surah Al-A'raf juga digunakan kalimah yang sama, usjudu li Adam fasajadu illa iblis. Kemudian surah Al-Isra juga digunakan lafaz yang sama, usjudu li Adam fasajadu illa iblis. Kemudian surah Al-Kahfi juga digunakan usjudu li Adam fasajadu illa iblis. Surah Taha juga digunakan usjudu li Adam fasajadu illa iblis. Berbanding satu lagi, bila Allah perintahkan kepada malaikat untuk bersujud, penggunaan kalimah adalah faqa'u, hendaklah kamu jatuh lahu kepadanya sajidin, dalam keadaan bersujud. Jadi kalau kita belajar bahasa Arab ni, datang faqa'u ni datang daripada kalimah waqa'a, jatuh. Hendaklah kamu jatuh kepada Nabi Adam sajidin, dalam keadaan bersujud. Fasajadal malaikah, maka semua malaikat bersujud. Kalau tadi diguna fasajadu, kali ini diguna fasajadal malaikah. Kalau tadi diguna fasajadu sahaja, tapi kat sini tambah kulluhum, semuanya. Ajma'un, tambah lagi, semuanya lagi. Jadi ada dua kali kalimah semuanya kat sini. Satu kulluhum, satu lagi ajma'un. Illa iblis. Okey. Dapat ya perbezaan dia? Okey. Ayatnya Allah sebut pada ayat surah Al-Hijr dan surah Sad. Dan dia terhimpun pada 3 ayat. Kalau tadi satu ayat, usjudu li Adam fasajadu ni, ayat yang ke-34 sahaja. Bukannya gabungan daripada beberapa ayat. Surah Al-A'raf dalam satu ayat sahaja.
surah Al-Isra dalam satu ayat sahaja, tapi datang surah Al-Hijr dan surah As-Sad, ia perintah ni, lafaz ni adalah pada 3 ayat yang berbeza. Satu faqa'u lahu sajidin, satu ayat. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un, ayat yang lain. Illa iblis, ayat yang lain. Okey, dapat ya? Jadi sekarang ni kita nak bincangkanlah kenapa digunakan kalimah bentuk yang begini untuk faqa'u lahu sajidin berbanding satu lagi usjudu li adama fasajadu illa iblis. Okey. Jadi kita boleh rumuskan paling mudah adalah untuk dalam surah Al-Baqarah, surah Al-A'raf, surah Al-Isra, surah Taha, surah Al-Kahfi ni, ia cerita tentang malaikat, Adam dan iblis. Tapi watak utama dalam cerita ni adalah Adam atau iblis, bukannya malaikat. Boleh? Jadi watak utama dekat sini adalah Adam ataupun iblis. Sebab tu dia gunakan begini saja. Usjudu li Adam fasajadu, maka semua malaikat bersujud. Dengan satu kalimah saja, fasajadu, semua malaikat bersujud. Okey, bandingkan dengan ayat yang Allah gunakan dekat sini. Faqa'u lahu sajidin. Ini ayat yang ditujukan, lafaz yang ditujukan kepada malaikat. Dan Allah kata, fa idza sawaituhu, maka apabila aku sempurnakan kejadiannya, wa nafakhtu fihi min ruhi, kemudian aku tiupkan roh aku. Roh aku dekat sini bukan roh Allah, tapi roh daripada Allah. Di sini ada perbincangan jugalah, roh aku ni ada perbincangan. Okey. Faqa'u lahu sajid, maka hendaklah malaikat tunduk ataupun rebah kepada Nabi Adam dalam keadaan bersujud. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un, maka dalam ayat ni konteks penceritaannya lebih nak cerita tentang malaikat ni. Ayat yang ke-30. Maka bolehlah beri perhatian macam mana sifat malaikat. Bila Allah suruh, Allah perintahkan jatuh rebah bersujud kepada Nabi Adam. Mereka buat apa? Sifat mereka taat. Maka yang kita boleh ambil intipati ataupun pengajaran daripada ayat ini adalah manusia juga boleh mengambil teladan daripada malaikat, patuh sepatuh-patuhnya. Sehingga Allah sebut fasajadal malaikah, malaikat semuanya, ajma'un, semuanya, 2 kali semuanya, menunjukkan sifat malaikat sangat patuh kepada Allah. Maka kita manusia juga bahkan kita ni sebagai manusia yang lebih, ada manusia yang Allah ciptakan lebih mulia daripada malaikat, lagilah dituntut untuk patuh kepada Allah sepatuh-patuhnya. Okey. Itu perbezaanlah antara usjudu li Adam fasajadu, satu lagi fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Okey, ada yang mendakwa ayat ni digunakan fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un ni sebab ada orang yang menafikan. Ada orang kata malaikat ni ada yang tak sujud. Untuk mereka yang berpandangan, terutama untuk mereka yang berpandangan iblis tu datang daripada malaikat. Jadi ayat ini sendirinya telah menafikan iblis bukan dalam kalangan malaikat. Sebab apa? Sebab Allah sebut kulluhum, semua malaikat, ajma'un, semua malaikat, fasajada, semua sujud. Jadi iblis bila tak sujud, iblis tak termasuk dalam kalangan malaikat. Jadi itu satu pandangan lah. Tapi pandangan ni agak kuat lah. Jadi rumusannya adalah pada ayat ni, faqa'u lahu sajidin, secara tak langsung ia sedang meng-highlightkan perbuatan malaikat. Berbanding kalau yang tadi, watak utamanya Adam dan iblis, bukannya malaikat. Tapi kalau yang bawah ni, supaya kita ambil pengajaran daripada perbuatan perilaku malaikat. Okey, jelas ya? Untuk faqa'u lahu sajidin. Okey, kita teruskan lagi keengganan iblis daripada bersujud kepada Adam. Okey, sebelum saya teruskan, tuan-puan ada tambahan ataupun ada soalan ataupun ada kemuskilan, rasa Ustaz peninglah Ustaz, laju sangat ke, pelan sangat ke, silakan. Ustaz. Mohon maaf. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi kan macam maksud ja'ilun tu, menjadikan tu Ustaz kata daripada, maksudnya macam daripada dia dah ada tapi macam dia diperbaiki, macam dipertambah baik. Betul ke Ustaz? Macam tu? Kepada yang lebih sempurna lah.
Kepada yang lebih sempurna. Maksudnya sebelum ni dah ada ciptaan lain ke sebelum manusia ni? Itu saja soalan saya. Okey, ayat tersebut bila sebut ja'ilun lebih kepada daripada tiada daripada ada kepada lebih sempurna. Okey, ayat tu fokusnya kepada manusia sajalah, khalifah tu manusia saja. Okey, tapi bila Allah gunakan ja'ilun, isyarat juga bahawa seolah-olah ada orang memandang ada kelompok yang pernah pegang tugas khalifah sebelum ni. Ya. Iaitu tolong slow sikit. Okey, baik, saya pelan sikit ya. Okey, ja'ilun fil ardi khalifah. Soalan Puan Zaidah tadi. Okey. Adakah makhluk lain sebelum manusia? Jadi dekat sini memang ada isyarat daripada ayat tersebut. Bila Allah sebut wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, tuan-puan perhatikan apa respon malaikat. Malaikat tanya, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima? Adakah kamu ingin menjadikan satu kelompok yang akan melakukan kerosakan di muka bumi dan akan menumpahkan darah? Dekat situ menunjukkan bahawa malaikat pernah ada pengalaman gelap bersama satu makhluk. Yang mana ulama mengatakan makhluk itu adalah jin. Ya. Buktinya iblis telah pun wujud ketika Adam diciptakan. Dan iblis merupakan bapa segala jin, mengikut satu pandangan lah. Jadi sebelum penciptaan manusia telah pun ada makhluk yang mentadbirkan, menguruskan alam ini. Jadi itu jawapan dia, Puan Zaidah ya. Tapi ja'ilun boleh jadi isyarat kepada itu, tapi yang lebih jelas menunjukkan ja'ilun ni isyaratnya adalah dia tak semestinya penciptaan awal. Penciptaan yang kemudian pun termasuk juga ja'ilun fil ardi khalifah. Walaupun lepas beribu tahun pun ada lagi yang Allah ciptakan, jadikan sebagai khalifah. Jadi khalifah ni dia adalah benda yang berlaku secara istimrariyah, secara berterusan Allah ciptakan. Jadi anak kita juga khalifah, cucu kita juga khalifah, kita pun khalifah. Okey. Ada lagi soalan ataupun ada lagi nak tambah? Okey, soalan seterusnya saya tanyalah daripada tuan puan ni, berat tak perbincangan kita ni petang ni? Waktu tengah hari, perbincangan bahasa. Ya? Berat, tak faham sangat. Okey je Ustaz. Berat juga. Alhamdulillah Ustaz, okey Ustaz. InsyaAllah Okey boleh. ya. Okey, ada yang kata okey, boleh tahan berat tapi seronok. Jadi lagi berat lagi seronok ke macam mana tu? Okey. Mencabar. Sebab mencabarnya sebab apa? Sebab perspektif kita, perspektif bahasa itu yang mencabar ya. Okey, ada yang tadi ada yang nak bersuara, silakan. Okey, kalau tidak saya teruskan lagi, boleh ya? Okey, jadi pemilihan bahasa adalah satu perkara yang diberi perhatian. Sebab itulah yang membezakan pengkisahan daripada manusia dan pengkisahan daripada bukan manusia. Kalau manusia, mereka akan kumpulkan satu kisah dalam satu surah ataupun satu tajuk. Tapi uniknya bila datangnya Al-Quran, walaupun dah cerita tentang Adam pada satu surah, surah Al-Baqarah, tapi surah lain ada cerita balik, babak yang tak jauh bezanya. Jadi kita sebagai manusia, antara yang kita boleh bezakan adalah pemilihan lafaz. Okey, saya teruskan tuan-puan. Kalau tuan-puan ada soalan, silakan tanya terus. Okey, sebab saya cuba perlahankan pace saya ya, insya-Allah. Kelajuan penyampaian ni saya cuba perlahankan. Okey, seterusnya, babak seterusnya adalah bila Allah menceritakan tentang keengganan iblis daripada bersujud kepada Adam AS. Okey, bila sebut keengganan ni, Allah sebut pada ayat illa iblis aba, kecuali iblis. Sifat iblis apa dalam surah Al-Baqarah? Aba, enggan. Yang kedua, wastakbara, sombong. Yang ketiga, wa kana minal kafirin. Daripada keengganan dan kesombongan tu, iblis menjadi dalam kalangan orang yang kafir. Bukan orang, manusia yang makhluk yang kafir. Okey. Jadi surah Al-Baqarah meletakkan
selengkap-lengkap sifat untuk iblis. Satu, adanya aba, enggan. Ada orang dia tahu kebenaran tapi dia enggan. Iblis antara tokoh yang paling kehadapan lah dalam bab ni. Ada ilmu tapi enggan dia sangat luar biasa. Maka yang datang dengan sifat aba selepas ini dalam kalangan bukan manusia. Selepas cerita ni Allah dedahkan pula dalam kalangan manusia sifatnya aba, enggan. Siapakah mereka? Bani Israel dalam juzuk yang pertama surah Al-Baqarah. Okey, wastakbara, iblis dia selain daripada enggan, dia tahu kebenaran tapi dia sombong, dia tak nak bertaubat. Berbeza dengan Nabi Adam AS dalam kisah yang dalam segmen ini surah Al-Baqarah, Allah kata fataba alaih. Allah ampunkan Nabi Adam, menunjukkan Nabi Adam ni bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi iblis tidak bertaubat, bahkan terus sombong. Wa kana minal kafirin. Okey, akibatnya iblis tergolong dalam kalangan makhluk yang kafir. Kita bandingkan dengan surah Al-A'raf. Dalam surah Al-A'raf, Allah sebut sifat iblis ni apa? Lam yakum minas sajidin. Iblis ni tak termasuk dalam golongan yang bersujud. Dekat sini ada dua huraian. Huraian yang pertama kata lam yakum minas sajidin, menunjukkan iblis tidak bersujud. Okey. Huraian yang kedua berpandangan adalah iblis ni tak termasuk dalam makhluk yang bersujud. Makhluk yang bersujud di sini adalah malaikat. Jadi iblis bukan malaikat. Okey. Dua pandangan ni tak ada salahnya. Kita nak pegang salah satu pun boleh, nak pegang dua-dua pun boleh. Sebab memang dekat pada situasi ni berlaku pun iblis memang tidak bersujud. Yang kedua, memang iblis bukan dalam kalangan malaikat. Allah jawab dalam surah yang lain. Ya? Jadi kedua-dua huraian ni ada kebenarannya. Okey, kita bandingkan lagi dengan dalam surah Al-Hijr. Allah sebut illa iblis. Iblis ni aba, enggan. Enggan apa? Enggan sujud je. Ayyakuna ma'asajidin. Enggan sujud bersama golongan yang sujud. Maksudnya enggan bersama malaikat. Surah Al-Isra, Allah sebut keengganan iblis tu diceritakan dalam bentuk dialog. Qala, iblis berkata, asjudu liman khalaqta tina. Adakah aku patut bersujud kepada golongan yang engkau ciptakan daripada tanah? Jadi ni bentuk keengganan dan bentuk istikbar juga, bentuk kesombongan, tapi diceritakan dalam bentuk dialog. Okey. Dalam surah Al-Kahfi, Allah cerita iblis ni sendiri. Illa iblis, iblis tak nak bersujud. Kana minal jin. Iblis ni dalam kelompok jin. Jadi ini yang menjawab ya, iblis bukan daripada malaikat. Okey. Iblis buat apa? Fafasaqa an amri rabbih. Iblis menerhakai perintah Tuhannya. Okey, dalam surah Taha Allah sebut aba sahaja. Istakbara tak disebut. Istakbara ni sombong. Maka minal kafirin tak disebut dalam surah Taha. Dalam surah Sad, illa iblis astakbara. Sombong terus. Aba tak disebut. Aba dekat sini maksudnya enggan. Jadi surah Sad tidak dinyatakan keengganan tu, dinyatakan sombong. Okey, saya teruskan lagi. Tak ada dah. Itu ya, memang tempat ni je yang cerita tentang iblis ni. Okey, soalan dia, kenapa sifat yang Allah sebutkan tentang iblis ni tak sama pada setiap surah? Surah Al-Baqarah Allah sebut aba 1, wastakbara 2, wa kana minal kafirin 3. Tapi pada tempat yang lain Allah sebut 1 ataupun 2 sahaja daripada 3 elemen ni. Ya. Dalam surah Al-Baqarah Allah sebut 3 sifat iblis. Tapi dalam surah yang lain Allah sebut salah 1 ataupun salah 2 daripada 3 ni. Kenapa pada surah Al-Baqarah dicerita dengan selengkap-lengkap sifat berbanding surah yang lain? Okey. Yang pertama, misi surah Al-Baqarah bukannya nak cerita sangat tentang iblis. Ya, bukan nak cerita sangat tentang iblis. Itu misi dalam surah Al-Baqarah. Ia lebih nak ceritakan tentang kemuliaan manusia. Maka banyak penceritaannya fokus kepada Nabi Adam berbanding iblis. Ya. Maka untuk manusia berhati-hati
disertakan selengkap-lengkap sifat iblis, aba, wastakbara, wa kana minal kafirin, ringkas tapi padat. Okey. Dalam surah Al-A'raf, saya laju ke tuan-puan. Dalam surah Al-A'raf berbanding surah Al-Baqarah. Okey, dalam surah Al-A'raf dalam ayat ni Allah cerita satu sudutnya. Iblis ni tak bersama, tak bersujud sekali. Tapi lepas tu Allah cerita perihal iblis dengan lebih panjang dalam surah Al-A'raf ni lah. Okey. Kerana fokus pada surah Al-A'raf tu cerita nak bagi tahu permusuhan dua kelompok ni berlaku sepanjang zaman. Bermula daripada iblis dengan Adam dan seterusnya. Zaman Nabi Nuh AS, zaman Nabi Hud, zaman Nabi Saleh, zaman Nabi Lut. Jadi Allah nyatakan beberapa kaum dalam surah Al-A'raf menunjukkan permusuhan. Jadi surah Al-A'raf menghuraikan lagi apa yang ada dalam surah Al-Baqarah. Ya. Dalam surah Al-Baqarah fokusnya kemuliaan manusia. Surah Al-A'raf menghuraikan lagi perangai iblis dan menghuraikan sifat manusia ni sentiasa, sifat manusia yang baik sentiasa ada musuh. Itu surah Al-A'raf. Okey. Jadi kita dah dapat, paling kurang kita dapat bezakan konteks surah Al-Baqarah dan surah Al-A'raf. Nanti insya-Allah yang surah yang lain tu kita akan masuk satu-satu. Tapi yang penting surah lain semuanya memperihalkan salah satu ataupun salah dua daripada tiga sifat ni. Jadi selengkap-lengkap sifat iblis disebut dalam surah Al-Baqarah, tapi sedetail-detail cerita tentang iblis pada surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf paling detail, tapi surah Al-Baqarah paling ringkas tapi padat, tapi penuh. Sifat tu dah sebut dalam tiga ni. Dan manusia yang beriman, mereka akan berhati-hati daripada tiga sifat ni. Satu, berhati-hati daripada sifat enggan. Manifestasinya Allah ceritakan tentang Baqarah, tentang lembu yang Allah perintahkan untuk disembelih. Jadi sifat Bani Israel, khalifah yang gagal adalah mereka enggan. Kemudian istakbara, mereka sombong. Ada sifat kesombongan Bani Israel Allah nyatakan dalam juzuk yang pertama, iaitu Bani Israel lah paling kenal Nabi Muhammad SAW sebelum kedatangan Nabi SAW. Bahkan disebut mereka lebih kenal Nabi berbanding anak-anak mereka. Tapi mereka sombong. Walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru. Bahkan sebelum kedatangan Nabi, Bani Israel inilah yang sentiasa menyebut-nyebut tentang nanti akan datang Nabi kepada kami, nanti akan datang kepada Nabi kepada kami. Tapi perangai Bani Israel adalah istakbara, sombong. Dan yang ketiga, walaupun mereka beriman salah satu, walaupun mereka yakin Allah itu Tuhan, tapi mereka tetap dalam kalangan kana minal kafirin. Iblis ni, iblis yakin Allah ini Tuhan yang menciptakan, tapi iblis enggan, iblis sombong, maka dia termasuk juga dalam kalangan orang yang golongan yang kafir. Jadi itu perbezaan antara surah Al-Baqarah berbanding surah-surah yang lain. Okey, jelas ya? Sekarang ni pace yang begini masih lagi laju ataupun sangat pelan. Okey je dah Ustaz. Dah okey ya? Okey dah ni. Okey, saya teruskan lagi boleh? Okey, insya-Allah. Kita teruskan lagi perbincangan kita pada muka surat yang ke-16. Perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Adam, tinggal di syurga dan jangan menghampiri pokok. Okey. Cerita ini Allah nyatakan dalam surah Al-Baqarah pada ayat yang ke-35. Tuan-puan perhatikan ayat yang ke-35. Permulaan bicara adalah waqulna, kami berfirman. Bila sebut kami, ini menunjukkan satu bentuk kemuliaan. Okey. Kalau tuan-puan bandingkan dengan surah Al-A'raf, tidak ada qulna, tidak ada kami ceritakan. Okey, saya tunjuk ya kepada tuan-puan. Kalau dalam surah Al-A'raf ni berbanding dalam surah Al-Baqarah. Kalau Al-Baqarah tadi
Dia sebut waqulna dekat sini ni. Waqulna dekat awal ni. Allah nak perintah kepada Nabi Adam untuk tinggal di syurga. Tapi Allah sebut qulna dekat depan. Tapi tuan-puan, kalau tuan-puan bandingkan dengan surah Al-A'raf. Okey, cerita tentang Allah suruh Nabi Adam tinggal di syurga pada kat sini ya. Wa ya Adamu uskun. Tidak ada qulna di depan ayat. Jadi siapa yang berfirman ni? Wahai Adam, tinggallah engkau bersama isteri engkau di syurga. Siapa yang berfirman? Jadi firman itu dia sambung daripada qala pada ayat yang ke-18. Okey, bandingkan tuan-puan, ayat yang ke-18 Allah sebut qala khruj minha mad'uman madhura. Keluarlah, Allah berfirman, keluarlah engkau daripada syurga mad'uman. Okey, dekat sini Allah kata, keluarlah engkau wahai iblis mad'uman, dalam keadaan hina, madhura, dalam keadaan terusir. Laman tabi'aka, barang siapa yang ikut engkau wahai iblis, minhum, dalam kalangan manusia ni, la'amla'anna, kami akan isi neraka Jahannam minkum, daripada kalangan kamu ajma'in, semuanya. Menunjukkan ini sambungan kepada bicara Allah kepada iblis. Allah berbicara kepada iblis. Kemudian ayat yang ke-19 ni sambungan kepada Adam. Jadi menggunakan firman yang sama. Maksudnya firman yang qala ni, yang sama ni qala. Okey. Jadi kita boleh buat rumusan. Pertama, penggunaan qala dan qulna, bezanya qulna Allah nak angkat kemuliaan. Allah nak muliakan berbanding qala. Sebab itu bila Allah sebut tentang iblis, Allah sebut qala, Allah tak sebut qulna. Qulna khruj minha madhuma. Allah tak sebut begitu. Allah sebut qala. Jadi qala dan qulna lebih mulia martabatnya daripada qala. Yang kedua, tambah lagi suruhan kepada Adam untuk tinggal di syurga ni adalah sambungan kepada firman Allah kepada iblis. Menunjukkan pada surah Al-A'raf ada bentuk kemurkaan Allah kepada manusia. Bukan kemurkaan Allah kepada Adam, tapi kepada manusia. Jadi digunakan bentuk uslub bahasa yang agak berbeza, kerana dalam kalangan manusia ni lah, walaupun ada manusia yang saleh, mana-mana zaman, tetap ada kelompok yang sentiasa memusuhi manusia yang saleh. Maka surah Al-A'raf ni antara intipatinya supaya manusia tidak jadi pihak yang ketiga. Dia kena jadi salah satu daripada dua pihak je. Surah Al-A'raf kan? Surah Al-A'raf ceritanya lebih kepada Ashabul A'raf. Satu kelompok yang tinggal di tempat yang tinggi. Sempadan antara ahli syurga dan neraka, Al-A'raf. Jadi perik menjadi pihak yang ketiga, iaitu tidak berpihak. Dia kena jadi pihak yang berpihak. Tapi ini dalam bab ni je tuan-tuan, dalam bab agama saja. Dalam bab politik cerita lain lah, tak nak non-partisan, tak ada masalah. Tapi untuk bab agama dia tak boleh jadi non-partisan. Bab agama dia kena ada pihak yang kita kena pilih. Kalau kita tak bersama dengan orang yang beriman, kita termasuk dalam kalangan orang yang memusuhi kelompok yang beriman. Maka ini pada konteks menempelak segolongan manusia yang memilih sama ada tidak berpihak ataupun berpihak kepada orang yang memusuhi orang yang beriman. Yang tidak berpihak, maka saksikanlah bagaimana periknya Ashabul A'raf rasai dalam surah Al-A'raf. Okey. Jadi itu ada beza qala dan sambungan kepada dialog ni. Okey. Manakala dalam surah ni, dalam surah Al-Baqarah, dekat sini Allah tak ceritakan kemurkaan Allah kepada iblis, melainkan Allah sebut sifat sahaja. Wa idh qulna lil malaikati isjudu, kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kepada Adam, fasajadu, malaikat semua sujud, illa iblis, kecuali iblis. Iblis perangannya ada 3, aba, enggan, sombong, dan oleh kerana itu iblis termasuk dalam kalangan orang yang kufur.
Wa qulna, terus masuk kepada Adam, cerita Adam. Jadi fokus ceritanya pada Nabi Adam. Tapi kalau yang tadi menunjukkan ada manusia yang memilih untuk bersama dengan kelompok iblis. Kita perhatikan ya. Kita bandingkan balik. Ini Allah sebut selepas laman tabi'aka. Okey, Allah dah halau iblis keluar daripada syurga. Mad'uma dalam keadaan hina, madhura dalam keadaan terusir. Allah sebut laman tabi'aka. Dalam kalangan manusia, mereka yang ikut engkau wahai iblis, kami akan isi mereka dalam neraka jahanam bersama engkau. Nampak ya? Jadi di sini adalah kemurkaan kepada manusia yang ikut iblis. Maka ceritanya tentang lebih kepada peringatan ataupun amaran. Wa ya Adam uskun. Jadi tidak ada qulna. Jadi kat sini pada konteks Allah murka segolongan manusia. Okey. Harapnya tidak beratlah ya. Dia ada satu, mungkin ada beberapa alasan lah kalau untuk mereka yang baru berkenalan dengan surah Al-A'raf, mereka akan rasa beratlah perbandingan ni Al-Baqarah dengan Al-A'raf. Sebab kita nak kena kenal konteks surah dulu. Sebab itu pada peringkat tadabbur yang seterusnya, cadangan saya adalah kita hafal ayat-ayat tentang kisah Nabi Adam ni. Bila kita hafal, kita sendiri dah nampak konteks surah tu cerita tentang apa. Ya? Jadi bila kalau kita first timer, dia akan jadi satu cabaran yang besar. Tapi lepas ni tuan-puan, walaupun first timer, tuan-puan masih lagi ada masa untuk mentelaah balik surah Al-A'raf dan surah Al-Baqarah. Ada masa tuan-puan bandingkan juga kisah Nabi Adam dalam kedua surah ni. Ya? Okey, kita teruskan lagi. Jadi perbandingan pertama tak ada qulna. Wa qulna ya Adam uskun. Dalam surah Al-Baqarah ada qulna. Dalam surah Al-A'raf tidak ada qulna. Yang kedua tuan-puan perhatikan. Dalam surah Al-Baqarah Allah sebut wa kula, dan makanlah kamu berdua. Kamu berdua ni siapa? Adam dan Hawa. Makanlah daripada syurga. Ya. Tapi dalam surah Al-A'raf Allah sebut fakula, kemudian makanlah. Ada beza tak dan kemudian? Kalau dekat sini surah Al-Baqarah, wa qulna, kami berfirman, ya Adam, wahai Adam, uskun, tinggallah anta engkau, wa zawjuka, dan isteri engkau, al-jannah, di syurga, wa kula, dan makanlah. Kalau bawah ni surah Al-A'raf, fakula, kemudian makanlah. Ada beza tak kemudian dan? Ya? Dan makan, kemudian makan. Contoh kalau tetamu datang rumah kita kan. Masuklah dan makanlah. Satu lagi, masuklah kemudian makanlah. Apa bezanya? Masuklah kemudian tu masuk dulu baru makan. Okey. Satu lagi, masuklah dan makanlah. Boleh makan terus. Tengah jalan nak masuk tu boleh nak makan sambil kunyah. Tapi kita sebagai tetamu kita raikanlah adab dia. Betul tak? Jadi kat sini masuk dalam syurga makan terus. Tapi dekat sini fakula bertahap. Ada fakula, kemudian makanlah. Jadi dekat sini ada bentuk takdib, pengadaban, adab. Ada adab, dah masuk baru makan. Tapi secara tak langsung sebenarnya dia bukan sekadar takdib. Allah nak melatih adab, bukan semata-mata itu. Sebenarnya secara tak langsung surah Al-Baqarah menunjukkan kemuliaan manusia lebih tinggi. Kemuliaan manusia. Maksudnya masuklah syurga dan makanlah. Berbanding kemudian makanlah. Jadi surah Al-Baqarah fokusnya lebih kepada kemuliaan Adam tu sebagai manusia. Ya. Tapi dalam surah Al-A'raf dia guna fakula menunjukkan martabat kedudukan surah Al-A'raf tentang manusia lebih rendah daripada kedudukan manusia dalam surah Al-Baqarah. Okay. Itu beza fakula dan wakula. Okay, boleh ya? Okey, kita teruskan lagi. Dalam surah Al-Baqarah Allah sebut minha, daripada syurga ni. Daripada syurga ni. Jadi mana-mana sudut daripada syurga ni makanlah apa sahaja. Minha raghadan, sepuas-puasnya. Ada raghadan. Okey, dalam surah Al-A'raf Allah sebut fakula, kemudian. Itu dah ada beza fa dengan wa. Min haitsu, tak ada minha, bukan daripada syurga, tapi min haitsu syi'tuma, daripada sudut yang kamu suka. Nampak tak perbezaan dia?
Makan daripada mana-mana saja dalam syurga. Satu lagi, daripada sudut yang kamu suka dalam syurga. Daripada makanan yang kamu suka dalam syurga. Min haitsu syi'tuma boleh bawa banyak maksud lah. Satu, daripada sudut yang kamu suka ataupun daripada makanan yang kamu suka. Jadi ada beza makanan yang kamu suka dengan satu lagi, apa sahaja. Yang kamu tak suka nak try pun boleh. Yang kamu suka pun boleh try. Dia menunjukkan kemuliaan yang lebih, kehormatan yang lebih kepada manusia dalam surah Al-Baqarah berbanding Al-A'raf. Tambah lagi ragadan, sepuas-puasnya. Okey, kemudian haitsu syi'tuma. Okey, dekat sini haitsu surah Al-Baqarah tidak ada min kat depan dia. Tak ada. Tapi surah Al-A'raf ada min, daripada sudut yang kamu suka. Jadi dekat sini ada beberapa huraian. Huraian dia, okey. Bila Allah sebut min haitsu syi'tuma, apa sahaja yang kamu suka, dekat sini datang selepas uskun dan wakula, dan makan. Jadi dekat sini boleh ada dua maksud. Haitsu syi'tuma ni boleh ada dua maksud. Iaitu tinggallah di mana sahaja yang kamu suka, tinggallah uskun dalam syurga ni, dan makanlah apa sahaja yang kamu suka. Berbanding yang bawah ni, yang dimaksudkan min haitsu syi'tuma pada sudut makan sahaja. Tapi pada sudut uskun, tidak. Ya? Okey, ada beza. Uskun wakula, haitsu syi'tuma. Yang kamu suka tu, makan yang kamu suka, tinggal yang tempat yang kamu suka. Tapi dekat sini, makan saja yang kamu suka. Tapi kalau uskun, boleh jadi tempat yang Allah dah tetapkan dalam syurga kat mana. Okey ya? Tambah lagi min haitsu syi'tuma. Min ni menunjukkan taba'id, sebahagian. Dalam bahasa Arab disebut taba'id ya. Okey. Dalam bahasa Arab, nama dia taba'id. Taba'id ni sebahagian yang kamu suka. Jadi bukan semua pun, sebahagian yang kamu suka. Kalau yang atas ni, semua yang kamu suka. Itu pemilihan bahasa Al-Quran Karim. Sangat terperinci. Walaupun babak yang sama, tetapi disebabkan konteks yang berbeza, maka pemilihan lafaz pun berbeza. Okay, Allah kata lagi, wala taqraba hadhihi syajarah. Ini masih lagi sama dengan surah Al-A'raf. Jangan kamu dekati pohon. Fatakuna minaz zalimin. Ini masih lagi sama. Jadi perbezaan ayat ni, bahagian ni dia sama terus. Daripada wala taqraba sampai sini sama dengan surah Al-A'raf. Yang bezanya pada peringkat awal je. Wa ya Adam uskun, ini yang beza. Jadual bezanya kat mana? Jadual bezanya kat bawah ni. Yang dalam table yang saya dah siapkan kepada tuan-puan. Okey, tapi kita tak cerita dalam surah Taha. Taha ada perbezaan dia. Dalam surah Taha ada sedikit perbezaan dia. Jadi mungkin saya rasa kalau perlu, kalau tidak, selepas habis yang ni kita tak terus masuk kisah Adam dalam surah Al-A'raf. Kita bandingkan dahulu kisah Nabi Ibrahim dalam surah Al-Baqarah. Supaya kita nampak konteks surah Al-Baqarah dulu. Kemudian kita banding juga kisah Bani Israel dalam surah Al-Baqarah. Kisah Bani Israel dulu lah ya. Kisah Bani Israel dalam surah Al-Baqarah. Kemudian baru kisah Nabi Ibrahim dalam surah Al-Baqarah. Menunjukkan pemilihan lafaznya sangat halus. Subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala. Okey, kita bandingkan lagi. Okay, ada lagi. Tak jauh dah ni insyaAllah. Kita masih lagi ada berbaki dalam 9 minit. Boleh saya teruskan kepada bahagian selanjutnya? Supaya kita habiskan teruslah nota ni ya. Okey, supaya next akan datang kita terus masuk kepada kisah Bani Israel dalam surah Al-Baqarah dulu. Ya. Okey, hasutan iblis kepada Adam alaihissalam. Okey, Allah sebut fa azallahumas syaitan. Setelah itu syaitan menggelincirkan mereka berdua. Perhatikan kalimah yang digunakan pakai adalah azalla, menggelincirkan. Fa akhrajahuma, kemudian mengeluarkan mereka berdua. Jadi akhrajahuma dekat sini boleh jadi iblis, syaitan. Syaitan yang mengeluarkan mereka berdua mimma kana fi, daripada tempat yang sebelumnya mereka tinggal, iaitu syurga.
Jadi Allah guna fa'azallahuma, menggelincirkan, dan akhraja. Jadi gelincir ni maksudnya menyebabkan mereka tersasul lah tersebut. Syaitan menggelincirkan mereka, menyasulkan mereka, menggelincirkan ataupun menyebabkan mereka lari sikit daripada matlamat asal. Okay, fa'akhraja ataupun maksudnya secara maknawi menghasutlah. Syaitan menghasut mereka. Bandingkan dengan surah Al-A'raf, Allah sebut fawaswasa, bisikkan. Ada beza tak bisikkan dengan gelincirkan? Bila sebut bisikkan dengan gelincirkan, kalimah gelincirkan ni adalah kalimah yang lebih menunjukkan kehormatan. Berbanding waswasa, direct, syaitan bisik. Ya? Ibaratnya kalau bahasa Melayu kita, contohnya, saya nak ke tandas dengan satu lagi saya nak buang air. Ada beza kan? Saya nak buang air kejap dengan saya nak ke tandas. Itu dah menunjukkan kesopanan ataupun kesantunan yang lebih. Contohnya, saya rasa lapar, satu lagi rasa nak makan lah. Jadi ada beza bahasa tu. Jadi disebut fa'azallahuma, menggelincirkan dengan bisikkan. Dekat situ dah ada beza bentuknya. Dan tuan-puan berbandingkan, surah Al-Baqarah sangat ringkas hasutan syaitan kepada Nabi Adam dan Hawa. Iaitu pada ini sahaja. Habis hasutannya. Tapi bandingkan dengan surah Al-A'raf, Allah sebut satu-satu ni. Fawaswasa lahuma syaitan. Syaitan bisikkan kepada mereka berdua. Liyubdiya lahuma. Untuk apa? Untuk menzahirkan, mendedahkan kepada mereka berdua. Ma wuriya anhuma min sawatihima. Apa yang tertutup daripada aurat mereka. Waqala, dan syaitan berkata, ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajara. Tuhanmu melarang kamu mendekati pokok ni, tidak lain dan tidak bukan hanyalah kerana illa an takuna malaikai. Takut-takut nanti kamu jadi malaikat pula. Au takuna minal khalin, ataupun nanti kamu jadi manusia, makhluk yang kekal. Itu alasannya. Kemudian Allah perincikan lagi. Waqasamahuma. Syaitan perdayai lagi. Inni lakuma laminan nasihin. Aku bagi nasihat ni kepada kamu. Fadallahuma bighurur. Dengan sebab itu, dapatlah ia menjatuhkan mereka berdua dengan tipu dayanya. Bighurur. Jadi kalimah dekat sini. Jadi kalimah yang kita boleh highlight kan, satu fawaswasa. Kemudian ada bentuk pemanjangan cerita ni. Kemudian ada dallahuma bighurur. Ada kalimah ghurur, ada tipu daya. Berbanding dalam surah Al-Baqarah tidak disebutkan kalimah tipu daya tu, ghurur ni tak disebut. Disebut sikit je, pendek je. Iaitu syaitan dah berjaya memperdaya Nabi Adam dan Hawa, tapi yang ini panjang ceritanya. Menunjukkan surah Al-Baqarah dia bukan nak cerita tentang iblis, dia nak cerita tentang kemuliaan manusia asalnya. Tapi manusia biasalah akan sentiasa tergelincir. Itu sifat manusia. Mana-mana manusia, baik alim ke baik tidak alim, baik warak ke tidak warak, sifat manusia ni akan sentiasa tergelincir. Sebab ada syaitan yang sentiasa mencuba menghasut. Tapi dalam surah Al-A'raf diceritakan dengan lebih detail, menunjukkan permusuhan itu berlanjutan. Bahkan tipu daya ini masih lagi ada pada zahirnya pada orang Quraisy. Mereka cuba memperdayai Nabi Muhammad SAW dengan jawatan, dengan wanita, dengan kedudukan. Ya? Jadi fadallahuma bighurur, ada ghurur, ada tipu daya yang mereka usahakan. Itu beza Al-Baqarah dan surah Al-A'raf. Okey, kita perhatikan lagi. Jadi ini kita bezakan. Ini bentuk pada surah Al-Baqarah ni, cerita tentang iblis memperdayai Nabi Adam. Dia ada bentuk yang kita sebut sebagai ijaz. Ijaz ni maksudnya ringkas. Ringkas. Tapi dalam surah Al-A'raf, lawan ijaz itnab. Itnab ni panjang. Ijaz ringkas, itnab panjang. Boleh baca ya tulisan cakap ayam saya ni. Okay, ijaz ringkas, itnab panjang. Jadi surah Al-A'raf ada bentuk itnab pada kisah syaitan memperdayai Nabi Adam. Tapi dalam surah Al-Baqarah ada bentuk ijaz ringkas sahaja. Untuk menunjukkan kemuliaan manusia, kemuliaan Nabi Adam. Tapi yang ini itnab, menunjukkan manusia ni, kelompok manusia pun ada yang buat kerja syaitan. Sebab itu tuan-puan,
pada surah Al-A'raf dan pada surah Al-Baqarah, Allah tak gunakan fa'azallahuma iblis anha. Sama juga dekat sini, fawaswasalahuma iblisu liyubdiyalahuma. Dia tak gunakan iblis, tapi dia gunakan kalimah syaitan. Menunjukkan peranan syaitan ni sentiasa akan ada kelompok yang mainkan peranan ni. Bukan iblis sahaja, dalam kalangan jin ada, dalam kalangan manusia pun ada. Jadi manusia ada sifatnya syaitan. Jadi syaitan diguna pakai kalimah ni, syaitan. Sebab bila iblis buat kerja jahat ni, buat kerja hasut manusia, maka sifatnya ketika itu adalah sifatnya syaitan. Boleh ya? Jadi buat kerja ni bukan iblis saja, tapi dalam kalangan makhluk pun, manusia pun ada buat kerja syaitan. Okey. Jadi tuan-puan dapat perbezaan Al-Baqarah dan Al-A'raf. Okey, kita teruskan lagi. Surah Taha fawaswasa ilaihi syaitan. Okey, kita tak masukkan lagi cerita tentang surah Taha. Okey, kemudian Allah turunkan Nabi Adam ke bumi. Jadi Allah sebut dekat sini, qulna bitu ba'dukum li ba'din adu. Kami kata kepada Nabi Adam, ihbitu ba'dukum. Ihbitu, turunlah, ihbit. Ini kalau tuan-puan biasa naik airline, kapal terbang, dia akan ada selalu sebut mendarat. Mendarat ni sebut hubut. Haba wauta, ya. Mendarat. Kalau airline Arab punyalah, ya. Okey, ihbitu mendaratlah kamu. Turunlah kamu. Okey, ba'dukum li ba'din adu. Nanti kamu dalam kalangan kamu ni akan jadi musuh kepada sepihak yang lain. Tapi ba'dukum li ba'din adu ni pendek saja Allah cerita. Ya, bab permusuhan. Bandingkan tuan-puan dengan surah Al-A'raf, Allah sebut qalah bitu, qala. Allah berfirman, digunakan dia, bukannya kami tapi dia. Turunlah kamu, ba'dukum li ba'din adu. Jadi penggunaan qulna dan qala dalam surah Al-Baqarah digunakan qulna, dalam surah Al-A'raf digunakan qala. Menunjukkan qulna walaupun Allah turunkan manusia Nabi Adam ke muka bumi, tapi ia tidaklah menjatuhkan kedudukan Nabi Adam AS pada surah Al-Baqarah masih lagi tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah masih lagi muliakan Nabi Adam dan keturunannya. Tapi dalam surah Al-A'raf, ini bentuk kemurkaan Allah. Qala. Okey. Kita bandingkan lagi. Dalam surah Al-Baqarah, Allah sebut walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Sama je dengan surah Al-A'raf. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Okey, cuma Allah kata qala. Allah kata fiha tahyaun. Di syurga, di bumi ni lah nanti kamu akan hidup. Wa fiha tamutun. Di muka bumi ni jugalah kamu akan mati. Wa minha tukhrajun. Dan daripada bumi ni jugalah kamu akan dikeluarkan balik. Okey. Tapi dalam surah Al-Baqarah Allah tak cerita tentang hidup, mati dan dikeluarkan balik daripada bumi. Okey. Kemudian Allah sebut lagi dalam surah Al-Baqarah, qulna bitu. Okey. Dekat sini qulna bitu. Allah sebut qulna bitu ni, kami berfirman, ihbitu, turunlah semuanya, minha jami'ah, semuanya. Yang ini, bahagian ini tidak dinyatakan dalam surah Al-A'raf. Bahagian ini perbandingannya adalah dengan surah Taha. Ya, qulna bitu ni kita akan bandingkan dengan surah Taha. Jadi perbandingan dengan surah Taha nanti bila kita masuklah pada sesinya insya-Allah. Habis surah kisah Nabi Adam dalam surah Al-Baqarah. Walaupun bahagian ni saya tak ceritakan lagi tuan-puan ya. Nanti bila masuk dalam sesi surah Taha baru kita masuk insya-Allah. Okey, alhamdulillah selesai kita tentang lafaz-lafaz penceritaan kisah Nabi Adam AS dalam surah Al-Baqarah. Jadi ada cara untuk menghafal kisah Nabi Adam ni. Ada orang cara dia menghafal apa? Dia pilih setiap kisah Nabi Adam pada semua surah, dia hafal kisah itu saja dan dia boleh bandingkan awal-awal dengan surah Al-A'raf, surah Taha, surah Al-Hijr, surah Al-Isra dan sebagainya. Wallahu a'lam. Okey, kita dah berada di penghujung rancangan tuan-puan. Tuan-puan ada soalan, ada pandangan, ada luahan perasaan ataupun nak kongsikan apa yang dirasakan daripada perbincangan kita pada tengah hari ni, petang ni. Ustaz, Ta'irun tu kapal terbang yang Ustaz sebut tadi tu turun tu.
Ihbitu ya. Saya sebut ihbitu tu turun ya. Landing mendarat. Landing, mendarat. Kalau kapal terbang apa kita panggil Ustaz? Kapal terbang disebut tayran. Aeroplane. Bukan dari perkataan tu lah. Bukan dari situ Dia tak ada dalam cerita ni ya. Cerita kapal terbang tu tak ada dalam cerita kisah Nabi Adam ni. Okey. Okey, terima kasih. Macam mana Allah turunkan Nabi Adam? Mungkin kita boleh tanya kan, macam mana Allah turunkan Nabi Adam? Adakah Allah turunkan guna kapal terbang? Ataupun Allah turunkan jatuh campak kan? Okey. Jadi itu tidak diperihalkan dalam Al-Quran. Macam mana turunnya tu. Ya? Jadi semua tu tidak mustahil. Sebab Allah pernah angkat Nabi Muhammad SAW ke langit menggunakan burak. Maka boleh jadilah ada makhluk Allah yang lain membantu Nabi Adam turun dalam keadaan selamat. Bukannya turun dalam keadaan pecah habis dah. Jadi kalau ada cerita yang kata Nabi Adam turun dalam keadaan sakit-sakit, luka parah sebab jatuh macam tercampak, itu dah mengarut dah tu cerita dia. Ya? Wallahualam. Okay, wallahualam. Ada lagi nak tanya? Okey, kalau tidak ada mudah-mudahan silakan. Yang ni kira macam ayat mutasyabihat jugalah Ustaz kan? Ya betul. Ini ayat mutasyabihat. Okay. Ustaz, boleh terangkan lagi sekali macam mana cara nak hafal kisah Nabi Adam dalam surah Al-Baqarah? Okey, cara kita nak hafal. Tuan-puan boleh tengok daripada atas ni ya. Penceritaannya dekat sini. Saya letakkan pada nombor 4, muka surat 5 pada nombor 4. Kat sini. Ayat-ayat apa, surah apa, ayat apa? Ayat-ayat yang kita nak hafal. Okay. Inilah pada 7 tempat ni. So kalau hafal ni insya-Allah sebab cerita yang sama, lafaznya sahaja berbeza sedikit. Jadi insya-Allah dia taklah susah sangatlah kita nak hafal. Cuma surah Al-A'raf ni mungkin setengahnya dia bukan susah tapi panjang. Surah Al-A'raf ni panjang. Jadi selalunya orang angkat IB dulu Al-A'raf, dia akan masuk yang ni dulu, kemudian bawah ya. Jadi ada ulama, ada tokoh di tanah Arab di Kuwait, nama dia Syekh Qadri Abdul Wahab. Syekh Qadri ni dia buat apa? Dihimpunkan semua ayat yang hampir sama dalam Al-Quran. Contohnya dalam surah Ar-Rahman kita dah bincang kan. Waliman khafa maqama rabbih jannatan, bandingkan dengan wa min dunihi ma jannatan. Dia buat perbandingan yang itulah. Contohnya kalau dalam surah Al-Baqarah khatamallahu ala qulubihim, dalam surah yang lain taba'allah, taba'a wa taba'a ala qulubihim. Jadi dibandingkan apa kalimah khatama dengan taba'a. Kemudian qala dengan qulna. Jadi beza sikit. Jadi untuk yang kita bincangkan ni sebenarnya setengah penghafal Al-Quran mereka akan ada kemuskilan pada ayat-ayat ini. Sebab mereka akan selalu juga tertukar antara surah Al-Baqarah dengan surah Al-A'raf ataupun surah Taha tadi. Sebab lafaznya tak jauh beza. Tapi bila kita dah belajar begini, kita dah huraikan, dah tahlil, huraikan satu persatu pemilihan lafaz tu menyebabkan kita tidak lagi mudah tertukar. Ya. Wallahu a'lam. Ada lagi soalan ataupun tambahan, silakan. Ustaz Birul. Ustaz Yusof. Ustaz. Okey, mungkin Ustaz boleh ambil peluang untuk bagi tahu pada jemaah bahawa Ustaz Birul ada mengendalikan kelas-kelas hafazan. Jadi buat tuan-tuan dan puan ya, Ustaz Birul beliau ada mengendalikan kelas-kelas hafazan. Jadi sesiapa yang ingin mengikuti kelas-kelas hafazan mungkin boleh berhubung secara terus dengan Ustaz Amirul. Jadi Ustaz Amirul mungkin boleh, macam mana nak berhubung dengan Ustaz Amirul ni? Ustaz ada PA ke Ustaz? Masya Allah. Okay, Ustaz. Terima kasih Ustaz Yusof bagi peluang untuk saya kempen ya. Okay, sebab antara usaha saya selain daripada kita tadabbur, saya tengah semarakkan motivasi pada dalam kalangan peserta untuk kita tambah lagi capaian kita iaitu untuk menghafal. Jadi untuk tuan-puan, saya tuliskan link untuk tuan-puan nak mendaftar untuk menghafal ya. Ya, tuan-puan. Untuk menghafal next untuk makluman tuan-puan, ini link untuk menghafal. Next surah kami dah buat kelas hafazan surah Al-Mulk dan surah Ar-Rahman. Jadi peserta kita ni kita buat macam mana? Kami buat sesi menghafal sama-sama,
Kemudian kita ada kumpulan sokongan, group support sama-sama, masing-masing memberi semangat untuk terus menghafal. Jadi untuk makluman tuan-puan, kelas ini untuk wanita sahaja ya. Terutama mereka yang pencen ataupun mereka yang suri rumah. Waktunya adalah hari Isnin, hari Rabu dan hari Jumaat. 3 hari seminggu daripada jam 9 pagi hingga 10.30 pagi. Cuma kadang-kadang ada peserta yang tak dapat hadir 1 hari ataupun 2 hari, tapi kita ada rakaman dalam Facebook group. Itu sahaja ya. Wallahu a'lam. Terima kasih ya Ustaz Yusof bagi peluang untuk maklumkan tentang kelas hafazan ni. InsyaAllah. Sama-sama Ustaz. Okey, tuan-tuan dan puan ambil perhatian ya, Ustaz dah ada bagi link tu dekat chat. Jadi ambil manfaat. Tapi untuk wanita sahaja ya. Untuk wanita sahaja. Kesian dekat Bani Adam. Okey. Jadi tuan-tuan kalau ada soalan boleh ambil kesempatan bertanya dengan Ustaz Amirul. Ambil manfaat sebaik yang mungkin. Okay, kalau tidak ada, saya rasa mungkin kita boleh tutuplah majlis ni pada petang ini insyaAllah. Tapi kalau ada apa-apa soalan, tuan-puan mungkin boleh pergi baliklah kepada rakaman kita dalam Facebook Live. Tuan-puan tulis soalan, nanti minggu hadapan saya akan cuba jawab insyaAllah. Ya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz Yusof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Amirul, terima kasih Ustaz Yusof. Lama tak dengar suara. InsyaAllah. Baik, kita tamatkan. InsyaAllah kita jumpa lagi Ustaz Amirul minggu depan. InsyaAllah. Amin.